Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk subjek falsafah dan perkembangan pendidikan yang dikelolakan Puan Siti Zarisa binti Saleh, saya bersama beberapa orang rakan saya akan membentangkan tajuk untuk tugasan kali ini. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nurul Izzah binti Zakaria bersama dua orang rakan saya, Ulia Zulaika binti Sa'adun dan juga Siti Nabilah binti Cik So. Untuk tugasan kali ini, kami akan membentangkan tajuk analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka sehingga tercetusnya falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan Malaysia sebelum merdeka terbahagi kepada sebelum zaman penjajahan British dan selepas zaman penjajahan British. Sebelum zaman penjajahan British pula terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan agama dan seterusnya pendidikan formal, iaitu selain agama. Pendidikan agama selalunya dijalankan oleh guru-guru daripada kampung itu tersebut sendiri, di mana mereka pada asalnya belajar dan mengambil silibus daripada Universiti Al-Azhar. Pembelajaran ini selalunya dijalankan di pondok, masjid, surau dan kawasan kampung. Dan mata pelajaran yang dipelajari adalah mata pelajaran agama seperti tauhid, fiqh, ibadat dan ilmu agama yang lain. Seterusnya, pembelajaran tidak formal di mana guru-guru ini dijemput dari luar untuk memberikan pembelajaran. Seterusnya, pembelajaran tidak formal ini selalunya dijalankan secara bercerita, pengelipu lara dan secara nyanyian. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada zaman penjajahan British, di mana pada ketika ini sekolah vernakular telah diwujudkan, di mana sekolah ini terbahagi kepada beberapa sekolah, iaitu sekolah Cina, sekolah India dan sekolah Melayu. Setiap sekolah mementingkan kaum masing-masing dan sistem persekolahan juga mengikut sistem masing-masing, di mana sistem pendidikan sekolah tersebut dan kurikulumnya adalah sangat berbeza di antara sekolah Cina, Melayu dan juga India. Pada ketika ini tiada kesepaduan kaum kerana semuanya mengikut sistem kaum sendiri di sekolah masing-masing. Seterusnya, selepas kemerdekaan, cabaran sistem pendidikan pada ketika ini adalah ingin menggabungkan sistem pendidikan yang pelbagai menjadi dua elemen saja, iaitu sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan kebangsaan yang padu dan seterusnya bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantara. Baiklah, pada ketika inilah wujudnya penyata razak, di mana penyata ini dikenali sebagai penyata razak bersempena dengan Menteri Pelajaran pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak, yang diasaskan pada 1956 dan seterusnya digabungkan ke dalam Ordinan 3 di dalam Sistem Pembelajaran 1957. Tujuannya untuk memperbaiki semula sistem pendidikan pada ketika itu. Ia juga bertujuan untuk membekalkan asas kepada sistem pembelajaran atau pembentukan Malaya yang sekarang ini dikenali sebagai Malaysia. Tujuan penyata ini adalah bermaksud untuk menyatukan budak-budak dari pelbagai bangsa yang meliputi pelbagai bangsa yang menggunakan satu peraturan dan seterusnya. Bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa penghantar yang paling utama, walaupun hal ini tidak dapat dilakukan serta-merta, hendaklah dilakukan secara beransur-ansur. Begitulah maksud daripada kata-kata Tun Abdul Razak Perenggan 12 1956. Penyata razak ini adalah tolak ansur daripada laporan Barnes dan laporan Fenwu pada zaman sebelumnya.
Dan di sinilah terwujudnya dua sistem sekolah, iaitu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan. Seterusnya, laporan Rahman Talib yang diasaskan pada 1961, di mana laporan ini bertujuan untuk mengaplikasikan dan menyatakan apa yang terkandung di dalam laporan Razak. Pada ketika ini, bahasa Melayu dijadikan bahasa penghantar yang paling utama dan seterusnya mereka memberi penekanan pada pendidikan teknik dan vokasional, dan sistem peperiksaan pada ketika itu melibatkan sama bagi sekolah rendah dan sekolah menengah dan memberi juga penekanan kepada moral dan nilai kehidupan. Di dalam Penyata Rahman Talib ini, sekolah rendah diberikan secara percuma. Seterusnya, terdapat dua sistem pendidikan sekolah rendah dibahagi kepada dua dan sekolah lanjutan sehingga berumur 15 tahun. Dan juga dititik beratkan moral dan nilai ketika ini. Seterusnya, Akta Pelajaran yang mana dia diasaskan daripada laporan Razak dan laporan Rahman Talib pada 1961. Ketika ini, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghantar yang paling utama. Tujuan penyata ini diwujudkan untuk menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum. Peperiksaan pada ketika ini telah diseragamkan menjadi sama rata. Seterusnya, aktiviti yang sesuai untuk yang berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah saya melakukan kaedah pembelajaran secara berkumpulan, di mana pelajar dapat membentangkan kerja bersama rakan mereka secara berkumpulan dan seterusnya membincangkan tugasan yang diberikan oleh guru dalam kumpulan. Dan seterusnya mereka akan melakukan penyusunan terhadap beberapa perkataan yang diberikan di hadapan kelas, di mana perkara ini akan mengembangkan potensi pelajar untuk mengetahui pelbagai bakat dan minat yang mereka mampu lakukan dalam kelas bersama rakan-rakan dan mengurangkan rasa segan dan malu di dalam kalangan pelajar yang pasif. Dan pelajar juga dapat mengajar rakan mereka yang pasif. Pelajar-pelajar yang pandai dapat membantu rakan-rakan mereka yang kurang pandai dalam kumpulan tersebut. Dan ini sangatlah membantu di dalam JRIS mereka kerana mereka bukan sahaja belajar secara individu tetapi belajar secara beramai-ramai. Sekian saja, seterusnya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Terima kasih. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Yang kedua, kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity 50% pengurangan dalam jurang pencapaian menjelang 2020. Yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan pengkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima, kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada. 6 aspirasi murid adalah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, beretika dan beragama, beridentiti kebangsaan. 3 gelombang transformasi. Yang pertama, gelombang pertama diwujudkan pada tahun 2012 hingga 2025. Gelombang kedua 2016 hingga 2020. Gelombang ketiga 2021 hingga 2025. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1988, iaitu selepas negara mencapai kemerdekaan. Telah dimurnikan pada tahun 1996 dan kini FPN dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Perkara yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan menggambarkan hasrat negara bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Oleh yang demikian, hasrat negara tersebut dilaksanakan dengan jaya melalui pendidikan yang merupakan usaha berterusan. Kini FPK telah menjadi panduan kepada setiap aktiviti pendidikan yang dilaksanakan di negara Malaysia. Matlamat pembentukan FPK adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berakhlak mulia, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab pada diri, masyarakat, agama dan negara. Seterusnya adalah memupuk perpaduan. Kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan ialah satu usaha berterusan, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis. Yang kelima, memperkembangkan potensi murid. Yang keenam, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Yang ketujuh, melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Yang ke-8, rakyat bertanggungjawab. Yang ke-9, rakyat berketerampilan. Yang ke-10, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, menjadikan rakyat Malaysia seimbang dan harmonis. Yang kedua, dijadikan dasar pertimbangan asas dalam pendidikan. Yang ketiga, kurikulum di sekolah dapat dilaksanakan. Yang keempat, konsep pendidikan berterusan dapat dilaksanakan. Pendidikan memainkan peranan yang tersendiri dalam pembangunan kualiti kehidupan demi mengejar tamadun dunia kini. Malah umum telah menyedari seseorang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan bagi satu-satu tahap akan terkebelakang berbanding seseorang yang berpendidikan. Tambahan pula, Islam amat mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang sempurna. Apabila perihal pendidikan diabaikan, ianya boleh menyebabkan runtuhnya institusi kenegaraan. Kepentingan pendidikan bagi sesebuah negara dapat dilihat apabila acap tahun kerajaan membelanjakan jutaan ringgit dalam pembangunan, kemudahan dan bahan pengajaran di tadika, sekolah dan universiti. Pembudayaan mencari ilmu dalam kehidupan seharian juga akan menjadikan kemasyarakatan menjadi lebih utuh dan harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, aspek pendidikan yang berteraskan amalan nilai murni dapat melahirkan masyarakat yang beretika dan berbudi pekerti tinggi. Maka hal ini jelas membuktikan bahawa melalui pendidikan, masyarakat kita akan memperoleh ilmu pengetahuan dan menjamin ketinggian akhlak peribadi. Kita sememangnya sedar pendidikan dimulakan daripada dalam kandungan ibu hinggalah kita menghembuskan nafas. Hal ini menunjukkan proses pendidikan itu tiada berhentinya tanpa mengira pendidikan secara formal ataupun sebaliknya. Sehubungan dengan itu, falsafah pendidikan kebangsaan telah dibentuk supaya menjadi asas kepada kepada sistem pendidikan di Malaysia untuk menyokong usaha pembangunan insan dalam mendidik rakyat secara seimbang dan holistik. Semua institusi pendidikan perlu melaksanakan segala aspek berkaitan pendidikan berdasarkan FPK. Hal ini adalah untuk memastikan semua dasar pelaksanaan sistem pendidikan kita akan berada dalam landasan yang sama seperti yang ditetapkan dalam FPK. Kandungan dalam FPK telah dirancang dengan begitu rapi agar dapat melahirkan insan yang bersepadu. Menurut Kamus Dewan, bersepadu memberi maksud berkait rapat dan tidak berpisah-pisah. Terma ini bertepatan dengan aspek-aspek utama yang terkandung dalam falsafah itu sendiri. Ahli masyarakat yang seimbang dan utuh dalam kepelbagaian bidang
dapat dizahirkan daripada kesepaduan sistem pendidikan negara. Dalam usaha mewujudkan individu yang berpegang teguh pada ajaran agama, mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian dan mempunyai kepelbagaian kemahiran akan terhasil dengan tidak mengetepikan apa-apa aspek, bahkan digabung jaringkan agar pembangunan insan yang holistik dan seimbang dapat dibangunkan. Terdapat 3 aspek dalam pembangunan insan yang menjadi pegangan utama para pendidik yang terkandung dalam FPK itu sendiri, iaitu pembangunan intelektual, pembangunan kerohanian dan emosi serta pembangunan jasmani. Pembangunan intelektual. Menurut Mark Songsang mengatakan bahawa di dalam falsafah terkandung padanya prinsip-prinsip secara realiti, disiplin ilmu dan amalan yang baik. Antara cabang utama falsafah iaitu epistemologi berperanan untuk membangun intelektual dan pemikiran manusia. Peningkatan dan perkembangan minda manusia wujud dengan adanya konsep ilmu ini. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, kurikulum disusun berdasarkan teori epistemologi yang terkandung padanya teori ilmu. Jelaslah bahawa dengan adanya ilmu, manusia akan bebas daripada kepompong kejahilan yang membelenggu pemikiran rasional. Jika dilihat dari unsur intelektual, ianya mengandungi 4 elemen, iaitu elemen hikmah, kreatif, inovatif, logik dan juga ilmu. Aspek hikmah merangkumi ilmu yang memberi kemakmuran dan kebaikan. Aspek kreatif pula adalah daya pemikiran kreatif dan inovatif. Terdapat program-program yang dianjurkan di sekolah dari sudut pembangunan intelektual, iaitu seperti sambutan bulan akademik, pertandingan inovasi. Selalunya program-program intelektual ini diletakkan di bawah bulan akademik. Padanya kebiasaannya sekolah telah merancang terlebih dahulu bersama ahli panitia dengan dipersetujui oleh pihak pentadbiran sekolah. Contoh bagi program di bawah bulan akademik ialah pertandingan inovasi, kuis, pertandingan bercerita, syarahan dan sebagainya. Pembangunan intelektual ini dapat dilaksanakan dalam PDPC yang mana elemen kolaboratif dan kooperatif dijalankan demi melahirkan pelajar yang memberi kerjasama, komunikasi dengan baik dan hikmah serta saling membantu antara satu sama lain. Di dalam kelas saya telah mengadakan cara membasuh najis mughallazah menggunakan tanah. Jadi saya telah mengajar pelajar-pelajar dan mereka membentuk kumpulan dan telah membantu sesama lain untuk membuat aktiviti membersihkan najis mughallazah. Pembangunan kerohanian dan emosi. Kecemerlangan suatu bangsa tidak hanya diukur dari aspek kecanggihan teknologi, material semata-mata, bahkan aspek kerohanian itu sangat penting. Kejayaan tak semestinya mereka yang berjaya dalam bahagian intelektual sahaja. Sebaliknya, kejayaan hakiki diambil kira daripada nilai kerohanian seseorang. Oleh itu, dapatlah kita fahami betapa pentingnya elemen pembangunan kerohanian itu dalam kejayaan seseorang individu. Tanpa adanya kekuatan rohani dan emosi pada diri seseorang, amat mustahil untuk menggapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan solatnya. Pegangan agama yang teguh, jiwa yang mantap serta penghayatan nilai-nilai murni hidup bermasyarakat merupakan antara unsur rohani dan emosi. Jika kita telusuri semua unsur ini yang menjadikan kejayaan dalam pembangunan kerohanian dan emosi ini bertepatan yang terkandung dalam FPK itu sendiri. Antara program yang saya jalankan dalam kelas adalah program Hufaz Cilik, di mana program Hufaz Cilik ini telah dirasmikan oleh guru besar. Seterusnya setiap kelas telah setuju dan juga telah menyertai program Hufaz Cilik ini, di mana semua kelas digalakkan untuk menghafaz juzuk amma, dan pelajar-pelajar yang telah mencapai juzuk amma kita akan jadikan ikon Hufaz Cilik. Alhamdulillah, di sekolah saya telah terdapat 2 pelajar ikon Hufaz Cilik yang terdiri daripada darjah 5. Okey, baik. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai implikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum,
falsafah pendidikan kebangsaan adalah sangat penting dalam sistem pendidikan di Malaysia, yang mana matlamat yang ada dalam FPK ini memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan Malaysia. Elemen-elemen dalam FPK ni mempunyai implikasi ataupun mempunyai kesan yang sangat penting terhadap pendidikan di Malaysia melalui apa? Melalui yang pertama iaitu perkembangan potensi individu. Okey, perkembangan potensi individu. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum ya, sesetengah individu ni dilahirkan dengan bakat dan potensi diri yang tersendiri. Jadi gurulah yang berperanan sebagai mentor untuk menggilap potensi pelajar tersebut. Okey, baik. Bagaimana kita nak tahu bakat pelajar? Bagaimana kita nak tahu bakat pelajar? Guru boleh mengesan melalui interaksi sosial dan tindak balas mereka terhadap suasana persekitaran. Baik. Saya mengutarakan implikasi perkembangan potensi individu dalam aspek jasmani, dalam aspek emosi, aspek rohani dan juga aspek intelek, yang dikenali juga sebagai JERI. Kita pergi satu persatu. Yang pertama melalui aspek jasmani. Potensi jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang terdapat oleh seseorang. Yang mana ianya berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia lah. Untuk apa unsur jasmani ini? Untuk apa unsur jasmani ini? Adalah untuk memastikan individu berkeupayaan melakukan yang pertama riadah, yang kedua menjaga kesihatan badan, yang ketiga berusaha meningkatkan daya pengeluaran, yang keempat menggunakan dan memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari, dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan bakat dan kemahiran. Jadi persoalannya, mengapa jasmani menjadi unsur penting dalam FPK? Jawapannya adalah seseorang mestilah sihat, berkemahiran dan cergas tubuh badan supaya dapat melakukan apa sahaja bidang ataupun tugas yang diceburi. Jadi sekiranya seseorang itu tidak sihat ataupun tidak cergas ataupun tidak berkemahiran, jadi sudah pastilah sukar untuk membangunkan negara dan bersaing di peringkat global. Bagi aspek yang kedua iaitu aspek emosi. Bagi emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi ni diambil berat sebab emosi akan mempengaruhi seseorang dalam tingkah laku dan tindakannya. Oleh sebab itulah dalam FPK, perkembangan emosi adalah untuk apa? Untuk memastikan perasaan tenang dan tingkah laku terkawal. Selain itu, semangat kekitaan dan perpaduan, memupuk perasaan kasih sayang, menghargai keindahan dan kesenian. Jadi emosi yang baik ni akan memberi impak cemerlang dalam sesuatu perkara. Dari aspek rohani pula, yang ketiga adalah potensi rohani berkaitan dengan jiwa. Berkaitan dengan jiwa yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Keteguhan rohani sangat penting untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia. Unsur rohani adalah untuk membentuk individu apa? Untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, untuk memupuk dan membina disiplinkan diri, menyedari tanggungjawab, menyedari adanya Tuhan dan mensyukuri pemberian Tuhan. Itu daripada aspek rohani. Manakala dari aspek intelek, iaitu aspek yang terakhir adalah merupakan keupayaan mental. Potensi intelek ini merupakan keupayaan mental. Ianya berkaitan dengan akal fikiran seseorang lah. Perkembangan potensi intelek adalah untuk memastikan apa? Untuk kita memastikan seseorang itu mempunyai kemahiran asas 4M. Apa itu 4M? 4M adalah kemahiran menulis, kemahiran membaca, kemahiran mengira dan juga kemahiran menakul. Perkembangan potensi intelek ini juga adalah untuk apa? Untuk kita pastikan murid berfikir secara kreatif dan kritis, mendapat ilmu dan meningkatkan ilmu yang ada, seterusnya menyebarkan ilmu kepada orang ramai. Memanfaatkan ilmu untuk diri sendiri dan orang lain lah.
Pemikiran kreatif dapat melahirkan seseorang yang inovatif dalam menjangkakan kesan dan juga akibat sesuatu pembaharuan kepada manusia. Okay, supaya sesuatu pembaharuan itu tidak membawa kemudaratan ataupun kerosakan. Okey, implikasi yang kedua ialah rakyat yang berpengetahuan. Rakyat yang cintakan ilmu adalah rakyat yang mampu maju. Oleh sebab itulah FPK mampu mengembangkan rakyat yang cintakan ilmu pengetahuan melalui apa? Melalui usaha memupuk budaya membaca. Dengan ini rakyat mempunyai minda yang luas dan terbuka. Implikasi yang ketiga ialah berakhlak mulia. Okay, sebagaimana yang kita sedia maklum, akhlak mulia akan menjadikan seseorang itu berperwatakan sopan dan bertata susila. Okay, individu tersebut akan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral seperti prinsip diri. Implikasi yang keempat pula ialah rakyat Malaysia yang berketerampilan. Rakyat Malaysia yang berketerampilan. Okey, jadi apabila seseorang itu berketerampilan, mereka mempunyai daya keyakinan yang tinggi, kecekapan dan kompetensikan diri. Dengan adanya kemahiran, mereka boleh melakukan tugas dengan sempurna serta mempunyai personaliti yang baik. Mereka juga berpandangan jauh dalam segala hal yang mereka lakukan. Implikasi yang kelima ialah sumbangan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, dengan menjadikan rukun negara sebagai amalan kehidupan, seseorang itu mampu memberi sumbangan kepada keluarganya, kepada masyarakat dan negara. Mereka dapat memupuk semangat patriotisme yang tinggi. Implikasi yang terakhir ialah pendidikan suatu usaha berterusan. Okay. Pendidikan suatu usaha berterusan. Okay, proses ilmu berlaku dari kecil hingga ke akhir hayat. Yang mana sepanjang proses itu berlaku, seseorang akan sentiasa belajar perkara yang baru dalam hidupnya. Dengan itu berlakulah pembentukan sahsia yang menjadikan seseorang itu lebih dewasa apabila banyak ilmu di dada. Oleh sebab itulah pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan di mana seseorang mesti sentiasa mendapat ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut kepada orang ramai. Rasional pendidikan sepanjang hayat ini adalah untuk melengkapkan masyarakat dengan ilmu terkini. Okey, jadi kesimpulannya di sini ialah sejarah perkembangan pendidikan yang berlaku dengan pelbagai cabaran memberikan implikasi ataupun memberikan kesan terhadap perancangan dan penggubalan reka bentuk kurikulum pendidikan. Okay, sebagaimana yang kita ketahui, evolusi pendidikan berlalu dengan mengharungi banyak cabaran, pelbagai cabaran, dan proses perkembangan ini berlaku yang mana menyebabkan perubahan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Jadi pelbagai cadangan, banyak cadangan diberikan untuk menambah baik sistem pendidikan telah memberi kesan kepada institusi pendidikan itu sendiri. Okay. Cadangan pelbagai pihak telah membuatkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menambah baikkan kemudahan asas di sekolah, peralatan, kemudahan yang sesuai dengan aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid, sehinggalah mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, jelaslah di sini bahawa sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia memberi implikasi yang besar kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang perlu dilaksanakan dengan mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh. Okay, baik. Berdasarkan dari pengalaman saya, sejak bergelar seorang pendidik ini, pengalaman aktiviti yang saya lakukan bersama-sama dengan murid-murid di dalam bilik darjah adalah dari dua aspek. Yang pertama dari aspek kurikulum dan yang kedua dari aspek co-kurikulum. Okay, sebelum saya menyampaikan pengalaman saya berkaitan dengan aktiviti yang saya lakukan, suka saya untuk menerangkan apa itu aspek kurikulum. Okey, guru berperanan sebagai pakar rujuk dan juga pemudah cara.
Okay, dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ini, guru itu sendiri bertanggungjawab untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai mata pelajaran dan kurikulum yang diajar. Seterusnya mengaplikasikan ilmu tersebut kepada pelajar. Okay, sebagai contoh, guru perlu menyediakan alat bantu mengajar untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan ianya dapat membantu pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut dah. Okay, kemahiran berfikir aras tinggi yang sejajar dengan KSSR perlu diaplikasikan kepada murid sekolah rendah. Okay, bagaimana caranya? Okay, perbincangan antara guru dan murid secara bersemuka dan murid bebas mengeluarkan pendapat dan mengulas tentang sesuatu tajuk. Dengan itu, murid dapat belajar secara aktif, kemahiran belajar mereka bertambah berkembang dan juga dapat mengukuhkan kemahiran komunikasi secara berkesan. Okay, di sini berdasarkan gambar yang telah disediakan, ini adalah aktiviti yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di dalam kelas, yang mana pada masa ini saya mengarahkan murid-murid untuk membuat satu perbincangan berkenaan dengan cara solat berjemaah secara masbuk ataupun cara solat berjemaah masbuk dan juga cara solat berjemaah muafiq. Jadi mereka berbincang dalam kumpulan bagaimana cara untuk menerangkan makmum muafiq, macam mana cara untuk menerangkan makmum masbuk. Okay, dari sini saya dapat melihat murid-murid bebas untuk mengeluarkan pendapat bersama dengan rakan-rakan, berkeyakinan untuk mengeluarkan suara bersama dengan rakan-rakan. Jadi aktiviti sosial ini dapat berkembang di dalam kelas. Okay, setelah mereka berbincang di dalam kelas, saya mengarahkan murid untuk membuat perbentangan. Hasil daripada perbincangan mereka tadi, mereka membuat pembentangan di hadapan secara berkumpulan dan menerangkan ataupun menunjukkan cara solat berjemaah masbuk dan juga muafiq. Jadi di sini saya dapat melihat keyakinan mereka untuk berhadapan dengan orang ramai, keyakinan mereka untuk berkomunikasi di hadapan orang ramai, mengutarakan pendapat, berkongsi pendapat. Jadi ini adalah satu strategi yang berkesan untuk mereka supaya pemikiran mereka bergerak aktif. Kerana apa? Kerana mereka berfikir apakah yang ingin mereka lakukan, apakah yang mereka ingin cakapkan di hadapan orang ramai. Untuk gambar ini pula, ini adalah aktiviti yang saya lakukan juga kepada murid-murid di dalam kelas, yang mana ini adalah dalam tajuk Jawi, pelajaran Jawi, tajuk perkataan tradisi Jawi. Apa yang saya lakukan adalah sebelum aktiviti bermula, saya menayangkan video lagu perkataan tradisi Jawi dan saya menyuruh ataupun mengarahkan murid-murid untuk menghafal perkataan-perkataan tersebut. Ada 22 perkataan tradisi Jawi dan mereka menghafal 22 perkataan tersebut beserta dengan ejaan dia sekali. Jadi setelah daripada mereka menghafal, mengingat, saya membahagikan mereka kepada 5 kumpulan dan mereka menulis di papan apa yang mereka hafal sebanyak 22 perkataan dalam berkumpulan. Jadi di sini saya dapat melihat kemahiran berfikir mereka, kemahiran bekerjasama antara kumpulan, kemahiran berani untuk ke hadapan. Ini adalah strategi yang berkesan yang saya nampak dalam pengalaman saya sepanjang saya bergelar pendidik. Okay, dari aspek kurikulum pula. Okay, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa guru berperanan sebagai pencungkil bakat dan potensi murid. Setiap murid sebenarnya ada bakat tersendiri. Guru adalah ejen perubahan. Sebab apa?
Guru adalah ejen perubahan sebab apa? Kerana guru yang mengenal pasti, guru yang mengembangkan potensi murid tersebut. Sebagai contoh, bagi murid yang berpotensi dalam acara sukan, guru boleh melatih dan terus mengasah bakat murid tersebut sehingga menjadi atlet. Secara tak langsung, faktor jasmani dari Jerry dapat diperkembangkan dan mencapai salah satu matlamat FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk gambar ini adalah kemahiran murid saya, yang mana saya dapat melihat kemahirannya dalam melontar peluru. Kerana apa? Kerana bakat masing-masing, bakat setiap orang tidak sama. Jadi bagaimana saya nak tahu bakat murid, saya turun padang bersama dengan murid dan melatih murid, dan saya dapati mana terdapat murid yang berpotensi dalam sukan seperti melontar peluru. Jadi tugas saya ataupun tugas guru-guru untuk melatih lagi murid tersebut supaya mereka boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Ini juga adalah berkaitan dengan kemahiran lompat jauh dan juga kemahiran larian. Ini adalah kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam diri setiap murid lah. Ada murid yang lebih kepada kemahiran bersukan, ada murid yang lebih kepada kemahiran kurikulum. Jadi saya ataupun semua guru sebagai pendidik perlu menghormati kebolehan murid-murid, perlu menghormati cara pembelajaran murid-murid tersebut. Jadi sampai sini sahaja pengalaman saya yang dapat saya ceritakan di dalam tugasan ini. Jadi setakat ini sahaja saya dapat menerangkan, saya dapat berkongsi berkaitan dengan pengalaman saya berkenaan dengan aktiviti di bilik darjah bersama dengan murid-murid di sekolah.